الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan tengah hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan Allah taala mengekalkan fitrah kita, meyakini bahawa Allah adalah Tuhan kita, Muhammad adalah Nabi dan pesuruh Allah yang layak untuk kita berikan ketaatan kepadanya selepas daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama kita dan kita sedang berada di satu bulan yang menjadikan semakin dekatnya Ramadan dengan kita, iaitulah bulan Syaban. Tengah hari ini kita nak ulang kaji dua peristiwa yang berlaku di fasa Mekah, sejurus daripada berlakunya perang Uhud, yang selepas daripada perang Uhud diikuti beberapa peristiwa, termasuklah peristiwa perang Bani Asad sebagai rentetan daripada perang Uhud, apabila orang musyrikin Mekah mereka mengundurkan bala tenteranya, tetapi mereka masih lagi belum pulang ke Mekah. Cuma mereka berkumpul di satu tempat yang diberi nama Hamra'ul Asad. Begitu juga dengan pasukan umat Islam, mereka tidak terus pulang ke Madinah, sebaliknya berkawal, bersedia, bersiap siaga untuk sebarang kemungkinan selama lebih kurang 3 hari, 3 hari 3 malam, dalam keadaan sebahagian daripada umat Islam ada yang mengalami cedera parah, tetapi masih lagi berkawal mentaati perintah Rasul. Berlakulah beberapa siri dialog di antara pasukan umat Islam dan pasukan musyrikin Mekah apabila Nabi SAW dapat maklumat Abu Sufyan merancang untuk buat counter attack. Sebab itu menjadikan Nabi tak jadi nak balik dengan maklumat nak counter attack ni, maka baginda pun berkawal, dan ketika itulah berlaku dialog. Di antara Abu Sufyan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mula-mula Nabi bila dengar Abu Sufyan menjerit untuk minta orang Islam respon, Nabi minta orang Islam diam, jangan respon, sebagai satu strategi lah. Macam kita hari ni lah, kalaulah Hamas respon, dekat mana kedudukan mereka, habislah kan. Jadi Nabi minta supaya tak respon untuk orang musyrikin Mekah tak tahu macam mana kekuatan orang Islam. Dia tanya apakah anak Abi Quhafah masih ada, apakah Muhammad bin Abdullah masih ada, dijerit-jerit lah, tanya nak tengok ada ke tak ada kan. Mula-mula Nabi tak bagi respon, Nabi tak nak dedahkan kedudukan dan kekuatan mereka. Tapi lama-kelamaan apabila ucapan mereka semakin melampau, maka Sayyidina Umar pun tak tahan, dia terus respon lah. Muhammad masih hidup, kami semua masih ada lagi dan sebagainya. Dan berlakulah beberapa siri balas-membalas, termasuklah apabila disebutkan oleh Abu Sufyan apabila bahasanya provoke lah,
Kalaulah kami ada yang mati, korang pun ramai yang mati juga macam kita orang. Korban dalam perang Uhud lebih kurang dalam 70 orang sahabat cedera, dan orang musyrikin pun lebih kurang jumlah yang sama juga ataupun lebih besar. Maka kata Abu Sufyan, kalau korang pun ada yang mati, kita orang pun ada yang mati juga. Tetapi respon daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, katanya, qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Yang terbunuh dalam kalangan kami masuk syurga, adapun yang terbunuh dalam kalangan kalian masuk api neraka. Dan itulah yang sedang berlaku di Gaza hari ini. Memanglah kita akan sangat-sangat sedih dengan kematian yang sangat-sangat ramai, tetapi kita meyakini mereka telah pun berada di tempat yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat tinggi sesuai dengan kondisi dan situasi yang berlaku kepada mereka. Ada pun orang Yahudi, orang Zionis, kita kata memang selayak-layaknya korang mati dalam keadaan yang sangat menghinakan kerana telah melakukan kezaliman yang sangat-sangat dahsyat. Jadi selepas daripada Hamra'ul Asad, maka berlaku satu lagi peristiwa yang sebenarnya juga yang menyayat hati. Perang Uhud berlaku pada tahun ketiga, maka ada dua peristiwa yang berlaku pada tahun yang keempat Hijrah, iaitulah peristiwa pembunuhan umat Islam, yang lebih tepat kita kata peristiwa pembunuhan guru-guru ataupun tenaga pengajar di dua tempat yang berbeza. Yang pertama di Ar-Raji' ataupun lebih tepat di air mata Huzail, dan yang kedua berlaku di kawasan yang namanya Bi'rul Ma'unah, iaitu Telaga Ma'unah. Di padang pasir ni memang banyak telaga. Rombongan-rombongan yang datang lalu ni mereka akan gali. Akhirnya mana-mana tempat yang memunculkan air dia jadi tempat persinggahan yang kekal lah. Dia jadi tempat persinggahan yang kekal. Sebab tu kalau kita ingat dalam perang Badar, Nabi dan para sahabat bila nak berkumpul ni, mereka berkumpul di kawasan yang berdekatan dengan telaga, iaitu Telaga Badar, dekat dengan telaga air. Jadi mana-mana telaga air lain yang ada di kawasan-kawasan yang lain, mereka kambus sebagai satu strategi perang untuk mengelakkan daripada musuh jumpa air. Jadi dalam peristiwa Ar-Raji' merupakan satu tempat yang menjadi kediaman bagi dua kabilah, iaitu kabilah Adal dan juga Qarah. Kabilah Adal dan Qarah ini adalah dua kabilah yang telah pun melakukan kekejaman dengan membunuh umat Islam yang dihantar sebagai guru, bukannya dihantar sebagai pasukan tentera. Peristiwa ini berlaku apabila mula-mula kabilah Adal dan Qarah ini menghantar satu rombongan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu niat yang baik, iaitu mengajarkan kabilah mereka akan Al-Quran dan hukum hakam Islam. Kerana kata mereka, dalam kalangan kami ni ada yang nak belajar Islam. Cumanya kalau boleh hantarkan tenaga pengajar kepada kami. Itu permintaan mereka. Jadi adalah pandangan yang menyebutkan Nabi sebenarnya tak nak hantar, tetapi mereka masih lagi merayu. Akhirnya Nabi SAW menghantar 6 orang, 6 orang penceramah untuk mengajarkan Islam. Ada riwayat yang mengatakan 10 orang. Riwayat Bukhari menyatakan ketua rombongan ini adalah Asim bin Thabit, memang guru pakar dalam Al-Quran. Jadi nak jadi cerita, apabila mereka bergerak sampailah di kawasan Ar-Raji', di air mata yang bernama Huzail. Kalau ikutkan memang dah sampailah kepada tempat yang mereka nak tuju untuk ke kabilah Adal dan Qarah. Tiba-tiba pada waktu itulah mereka diserang oleh bala tentera yang lengkap bersenjata. Mereka dikepung dan mereka menyebutkan untuk serah diri, dan kami tidak akan melakukan apa-apa, cuma untuk mendapatkan sesuatu daripada orang-orang Mekah kalau kami menyerahkan kamu kepada mereka.
Maksudnya niat tak baik. Nak suruh serah diri untuk jadi orang kata apa, bargain punya barang lah, barang tebusan. Kalau ada apa-apa yang kami nak daripada Nabi, jadi kami akan jadikan korang ini sebagai barang tebusan. Jadi apabila disebutkan sebegitu, marahlah Asim bin Sabit, kerana kami datang ini dengan satu tujuan yang mulia, untuk mengajarkan kalian Islam. Tiba-tiba kena serang, kemudian minta pula serah diri. Dah kenapa nak kena serah diri? Jadi tak semudah itulah. Akhirnya 6 sehingga 10 orang ni lawan. Dalam riwayat yang lain sebut jumlah mereka 70 orang ke atas. Ramai. Ada yang kata 100, ada yang kata 300. Jumlah yang besar. Berlawan dengan 6 hingga 10 orang. Ini yang kita kata ni kekuatan akidah, dia mengatasi segala-galanya. Adapun sebahagian daripada kita sembang je lebih kan. Kalau berani mari lah, sembang je kan. Tapi bagi orang Islam, bila sebut kalau berani semua. Dia kekuatan yang tidak boleh diucapkan melalui mulut, tetapi akan dikenal pasti melalui perbuatan dan praktikal. Akhirnya apa yang berlaku? Mereka berlawan. Sehinggalah 3 orang daripada kalangan mereka gugur, syahid, terbunuh dalam peperangan tersebut. Cuma tinggal 3 orang yang akhirnya mereka tak bunuh, mereka tawan. Dan 3 orang tersebut adalah Zaid bin Abi al-Dasinah, Khubayb bin Adi dan Abdullah bin Tariq. Adapun Asim bin Sabit syahidlah, gugur syahid kerana dibunuh. Sebab itu dalam peristiwa ini ada suatu perkara yang menarik lah. Kita kata bukanlah menarik apa pun, cuma membayangkan dan menggambarkan akan ketinggian golongan yang syahid, iaitu peristiwa yang berlaku kepada Asim bin Sabit. Asim bin Sabit ni dia pernah berdoa lah supaya kalaulah dia ini mati dalam perang ke, dalam apa juga situasi, dia minta kepada Allah supaya tubuh badannya dan juga kepalanya dijaga daripada dirosakkan ataupun diapa-apakan oleh musuh. Kalau kita tengok perang Gaza hari ni, Israel ni jahatnya mereka bukan sekadar orang Islam yang hidup dibunuh, tetapi mana-mana mayat ataupun kita panggil korban syuhada ni mereka bongkar balik kubur mereka. Mereka lenyek dengan macam-macam lah, mereka hinakan jenazah orang yang telah meninggal dunia. Dalam Islam tak boleh, kalau kita lawan musuh, kita bunuh musuh dah mati, kita tidak dibenarkan untuk mengapa-apakan tubuh badan musuh yang telah meninggal dunia. Bahkan kalaulah pihak musuh tak selesaikan, kita kena selesaikan cara baik. Cara baik maksudnya apa? Dikebumikan lah. Itu maksud cara baik. Tetapi bukanlah maksudnya kena mandi kapan, tak adalah. Tawanan pasukan Badar yang terbunuh, mereka dicampak dalam telaga je. Akhirnya akan terkabus macam tu sajalah. Itu maksud diselesaikan. Tapi nak siat-siat ke, nak hancur-hancurkan, memang tak dibenarkan dalam Islam. Jadi nak jadikan cerita, Asim bin Sabit ini dia berjaya dibunuh, dan rupa-rupanya bila flashback balik dalam perang Badar, Asim bin Sabit ini dia antara frontliner dan telah berjaya membunuh beberapa orang Quraisy, antaranya termasuklah suami dan anak-anak kepada seorang balu wanita yang bernama Sulafah binti Sa'ad. Jadi Sulafah binti Sa'ad ni dia bernazar, aku nak cari siapa yang bunuh laki dan anak aku, dan aku bernazar untuk ambil tempurung kepala dia dan akan curahkan arak dalam tempurung kepala dia, dan akan minum arak daripada panggil tengkorak, terlupa perkataannya, tengkorak orang yang bunuh. Dan dia tahu
bila cari-cari siapa yang bunuh, maka dia dapat tahu yang bunuh itu adalah Asim bin Sabit. Maka apabila dapat tahu yang bunuh itu adalah Asim bin Sabit, maka dia nak pergi ambil jenazah Asim bin Sabit ni untuk bawa balik ke Mekah, untuk paling kurang nak penggal kepala, nak ambil kepala bawa balik. Tapi apa yang berlaku? Pertolongan Allah datang melalui doa yang diminta oleh Asim bin Sabit, iaitu tubuh badan dan kepala Asim bin Sabit ini dikerumuni oleh lebah. Lebah yang sangat banyak jaga tubuh badan Asim bin Sabit. Akhirnya mereka tunggu, lebah tak lari-lari. Mereka kata esok datang lagi lah kot, baru ambil kan. Sampai kesudah lebah itu tak pergi, akhirnya mereka pun tinggalkanlah jenazah Asim bin Sabit. Ini antara cerita yang masyhur lah, cerita yang masyhur bagaimana Allah Ta'ala memelihara jenazah. Dan di Gaza pun adalah peristiwa-peristiwa yang kita kata jenazah orang syahid ini dijaga. Yang pertama dari aspek bau tak ada, tapi dari aspek korban ialah semua itu berlaku, mana mungkin mangsa perang tubuh badannya elok. Tetapi beberapa tokoh-tokoh utama Allah Ta'ala jaga, antaranya Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin kena bom dengan 2 biji peluru pandu, 2 biji tapi kepalanya elok, mukanya elok, hanya badan dia je yang hancur, kursi roda dia hancur. Mustahil ke? Kita kata kalau ikut kan tak logik kan. Tapi macam mana Allah Ta'ala jaga, maka sebagaimana itulah Allah Ta'ala memelihara Asim bin Sabit. Akhirnya jenazahnya gagal untuk diapa-apakan. Manakala 3 orang tawanan tadi itu, Zaid bin Abi al-Dasinah, Khubayb bin Adi dan Abdullah bin Tariq, dibawa sampailah ke Mekah. Dalam perjalanan itu seorang yang bernama Abdullah bin Tariq berjaya melepaskan diri dan dilawan. Dia lawan, tetapi Abdullah bin Tariq ini lawan dan dia gugur syahid. Manakala 2 orang lagi dibawa ke Mekah dan dijual dengan bayaran membebaskan 2 tawanan daripada kabilah Huzail yang ditawan oleh Quraisy. Maka Khubayb radhiyallahu taala anhu telah dibeli oleh Bani Haris bin Ammar bin Naufal, kerana dalam perang Badar Bani Haris ini tahu bahawa Khubayb ini telah membunuh ahli keluarga mereka. Ini kita cerita bala dendam lah. Perang Badar ni dia berlanjutan, perang Uhud, perang Hamra'ul Asad dan juga peristiwa Ar-Raji' ini adalah peristiwa-peristiwa usaha untuk membalas dendam. Cumanya perang Uhud, perang Hamra'ul Asad membalas secara gentleman melalui peperangan. Tetapi peristiwa Ar-Raji' ini membalas secara kita panggil secara tak gentleman lah. Cakap nak ngaji, tapi bila hantar orang akhirnya ditangkap dan sebahagian itu berlawan, dibunuh, dan ada yang hidup dihantar ke kabilah-kabilah yang telah mereka ada dendam terhadap orang Islam. Maka Khubayb diperhina, dibelasah, kemudian dibawa ke Tanaim untuk dibunuh. Maka Khubayb sebelum dibunuh minta izin supaya untuk solat 2 rakaat dan mereka izinkan. Dan dalam doa dia kata Khubayb, demi Allah, kalau tidak kerana bimbang kamu menuduh aku pengecut, nescaya aku solat lebih panjang. Kemudian dia doa, ya Allah, kirakanlah mereka semua dan binasakanlah mereka semua sehingga jangan tinggal seorang pun. Ini kalau tak silap saya, peristiwa ini sama dengan peristiwa yang pernah berlaku kepada Umar Mukhtar. Tengok balik movie tu kan, sebelum dia kena tembak tu diminta untuk semayang 2 rakaat. Dalam peristiwa sahabatnya Khubayb bin Adi ini semayang, dan dia tak adalah nak semayang lama-lama, sebagai isyarat kalau semayang lama ni takut dah tu kan. Tapi kata Khubayb, tak, aku semayang pendek je, bukti bahawa aku tak takut pun untuk aku kena bunuh pada hari ini. Demi sesungguhnya aku tak peduli sekiranya aku dibunuh sebagai seorang Islam, di mana sahaja aku dibunuh, itu adalah urusan Allah. Nescaya Allah Ta'ala akan membalas yang setimpal. Dan inilah yang sedang berlaku sangat dahsyat kepada umat Islam di Gaza. Saya tak ingat Menteri Pertahanan dia ke
Tapi bukan ucapan Netanyahu lah. Sama ada Menteri Pertahanan dia ataupun Panglima Perang ni, dia kata apa? Kita kena bereskan Gaza sebelum masuk Ramadan. Sebab kalau masuk Ramadan nanti takut orang Islam bising. Apa kau ingat orang Islam bising bulan Ramadan je ke kan? Jadi kita kata memang tak patut sangatlah. Kerana mereka tak nak jadi isu dalam bulan Ramadan, walhal sebenarnya dari awal mereka serang sehinggalah ke hari ini pun kita bukannya tak bersedih, kita sangat-sangat sedih. Tapi kalaulah dalam bulan Ramadan masih lagi diserang, sudah tentulah mereka risaukan suatu ancaman yang lebih besar lah. Kita pun tak pastilah apa, kerana hari ini keadaan orang Islam di Gaza bukannya semakin baik, tetapi semakin kritikal. Pada hari itu juga mereka membunuh seorang lagi, iaitu Zaid bin Al-Dasinah, yang dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Abu Sufyan yang menjadi pemimpin pada waktu itu bertanya kepada Zaid, apakah pendapat kau kalaulah Muhammad berada sekarang menggantikan kau supaya kami pancung lehernya? Maksudnya ugut. Zaid dia diugut oleh Abu Sufyan. Agak-agak kalau kami yang kita sebut tadi, dijadikan tawanan tadi kan, kalau kami tawan kau kemudian kami minta ganti dengan Muhammad, agak-agak kau okey tak? Maka kata Zaid, demi Allah aku tidak rela sekalipun kalau dia terkena duri sedangkan aku bersama keluargaku. Maka Abu Sufyan kata, aku tak pernah tengok lagi seorang itu kasih kepada seorang lain seumpama para sahabat kasih kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kata pengorbanan di atas dasar iman tidak akan pernah sama pengorbanan di atas dasar kekeluargaan. Macam kalau kita tengok cerita-cerita ataupun apa juga yang berlaku, biasanya hubungan itu sangkut di atas nama family sahaja, kekeluargaan, pertahankan keluarga. Tetapi yang diajar dalam Islam, keluarga bukanlah nombor dua, tetapi keutamaan itu adalah menjaga Allah, menjaga Rasul, sanggup diperlakukan apabila tidak tergamak melihat agama diperapa-apakan. Kan ada video viral di Jerman kan, orang nak bakar Quran kan, polis jaga kan, Jerman kan. Kemudian nak bakar Quran tu daripada jauh datang flying kick kan, kena kepala dia kan, padan muka kan. Itu dipanggil jiwa orang Islam yang takkan boleh biar benda tu, dipanggil tindakan spontan iman. Kita tak tahulah nasib kawan yang sepak tu jadi apa, wallahualam, sebab video tu setakat itu saja kan. Tetapi katalah kalau lepas tu kena tembak, mudah-mudahan orang tu gugur sebagai syahid kerana mempertahankan Islam daripada dihina. Kita tak ada hal lah kan, Islam tak ada apa-apa, Islam masih selamat. Padahal realitinya sebaliknya. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa Bi'rul Ma'unah. Ceritanya sama, dipanggil jalan cerita awal dia sama, cuma dua peristiwa yang berbeza. Satu di Ar-Raji' ataupun lebih tepat air mata Huzail, lebih kurang 6 hingga 10 orang menjadi korban, walhal niat asalnya adalah untuk pergi mengajar agama, rupa-rupanya kena scam dengan sangat berat. Manakala peristiwa yang kedua adalah peristiwa Bi'rul Ma'unah, dan kedua-duanya berlaku pada tahun yang sama, dekat-dekat, pada bulan Safar, tahun keempat Hijrah. Sama juga datang seorang yang bernama Abu Barra Amir bin Malik daripada Najd. Datang bagi tahu kepada Nabi, dia dah mula rasa nak menerima Islam. Dia rasa nak dengar tentang Islam, cuma diminta kalau boleh Nabi hantar orang untuk belajar Islam di tempat dia. Dan dia yang ni memang banyak kali minta, dan Nabi SAW sebutkan, aku bimbang mereka diperlakukan oleh penduduk Najd. Kerana orang Najd ni, tak silap saya, kabilah di sana dia cenderung kepada masyarakat Arab Badawi. Masyarakat Arab Badawi ni kan kasar semacam je kan. Jadi Nabi risau, dia orang ni ganas ni, kalau kau hantar dia orang sahabat-sahabat ni, takut dia apa-apakan. Tetapi kata Abu Barra, aku yang menjamin untuk memberi perlindungan kepada mereka. Zaman dulu perlindungannya adalah ucapan ketua kabilah. Dia panggil dia punya insurannya.
keselamatan dijamin oleh ketua kabilah. Jadi apabila berulang kali minta, dan yalah kerja dakwah kan, itulah ujiannya. Itulah ujiannya bila banyak kali juga minta, maka Nabi SAW pun izinkan. Dan ada riwayat yang mengatakan yang pertama Nabi hantar 40 orang, dan riwayat yang kedua 70 orang. Kalau ikut riwayat yang daripada Bukhari 70 orang, riwayat daripada Ibnu Ishaq 40 orang. Kalau kita kira, kita ambil yang Bukhari lah. Maka Rasulullah melantik Al-Munzir bin Amru sebagai ketua untuk bergerak ke sana. Akhirnya mereka berjalan antara 40 hingga 70 orang sampai di suatu kawasan yang namanya Telaga Ma'unah. Di situlah bermulanya tragedi. Tragedinya bermula apabila sampai di kawasan di antara Bani Amir dan Bani Sulaim, iaitu Bi'rul Ma'unah. Lalu Nabi pun hantar seorang sahabat yang bernama Hiram bin Milhan. Hiram bin Milhan ni bawa surat Rasulullah untuk dibawa kepada Amir bin Tufail yang menjadi pemimpin kat kawasan itu. Tak silap saya, Amir bin Tufail ni dia ada hubungan saudara lah dengan Abu Bakar Amir bin Malik. Cuma hubungan tu saya tak ingat adik beradik ke, sepupu ke, saudara ke apa. Yang minta nak datang ni Abu Bakar, ataupun nama dia Amir bin Malik. Tetapi sampai di sana jumpa ketua suku yang bernama Amir bin Tufail. Maka Amir bin Tufail ni rupa-rupanya bila dapat surat daripada Nabi tu, dia zahirkan wajah sebenar dia. Dia tak suka Nabi, dia tak suka orang Islam. Dan benda tu tak bagi tahu. Bila dapat surat tu, akhirnya Hiram bin Milhan yang menjadi utusan tadi tu dibunuh oleh Amir bin Tufail. Apabila dibunuh oleh Amir bin Tufail, pada waktu itulah dalam riwayat sebut, aku telah mencapai kejayaan dengan maksud aku telah mati syahid. Malangnya sahabat-sahabat yang mendengar ucapan aku telah mencapai kejayaan menyangkakan bahawa kita boleh masuk dengan aman. Tetapi rupa-rupanya para sahabat salah faham, menyebabkan apabila sahabat-sahabat yang lain masuk, pada waktu itulah daripada Amir bin Tufail ini mengerahkan kepada kabilah Bani Amir, termasuklah daripada Bani Sulaim yang memiliki klan daripada kabilah Ra'il dan Zakwan, dan bersama dengan Bani Lihyan, akhirnya masing-masing sepakat untuk kepung para sahabat tadi tu, dan akhirnya mereka bunuh beramai-ramai. Pasal apa mereka pakat? Kalau kita ambil kira logik lah, bunuh utusan ni isytihar perang. Bunuh utusan ni isytihar perang. Jadi mereka tak nak maklumat sampai kepada orang Madinah, sampai kepada Nabi. Mereka bunuh utusan, akhirnya mereka bunuh semua orang. Bayangkan 70 orang ni semua guru Quran, alim dalam kalangan para sahabat yang dihantar untuk mengajarkan orang pasal Islam. Guru Quran zaman Nabi bukan semata-mata ajar tajwid, tetapi mengajarkan intisari Al-Quran, supaya orang dapat ilmu pengetahuan. Tetapi 40 hingga 70 orang ini semuanya dibunuh. Kalau ikutkan, selepas mereka bunuh, mereka biarkan saja di kawasan sekitar Telaga Ma'unah itu, dan tak ada siapa yang tahu kecuali beberapa hari berikutnya. Iaitu apabila dua orang sahabat yang bernama Amru bin Umayyah Ad-Damri dan juga Munzir bin Uqbah bin Amir, lalu di kawasan situ tiba-tiba mereka nampak adanya burung gagak yang berkeliaran. Bila ada burung gagak ni, kita tahulah kan, ini burung gagak ni image ataupun message kepada adanya adanya mayat lah. Akhirnya mereka pun bergegas menuju ke situ, dan akhirnya mereka nampaklah bahawa memang para sahabat dengan kuda-kuda yang menunggu menanti tuan mereka di situ dalam keadaan semua telah tidak bernyawa. Maka Amru mencadangkan supaya pulang, menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seorang lagi sahabat namanya Munzir tak puas hati, tak boleh biar ni kan, ni kawan-kawan kita ni nak tuntut bela, nak tuntut bela di atas pembunuhan kejam tersebut. Maka dalam satu riwayat sebut mereka sampai
di satu kawasan, dan akhirnya mereka melawan, dan Al-Munzir syahid, dibunuh. Tinggallah Amru bin Umayyah tadi itu yang ditawan. Cerita ni panjang sikit lagi lah. Nak dijadikan cerita, musuh yang menawan Amru bin Umayyah ni daripada kabilah Mudhar bin Mudhar. Jadi dalam perjalanan ni kita tak pastilah macam mana cara orang dulu tawan orang kan. Sebab beberapa kali dah baca orang Islam yang ditawan ni ataupun pihak musuh yang ditawan ni berjaya melarikan diri. Termasuklah dalam peristiwa hijrah pun, sahabat yang pernah ditawan oleh Abu Jahal berjaya melarikan diri. Jadi kita tak pastilah macam mana dia punya cara tu, tetapi akhirnya Amru bin Umayyah ni berjaya melarikan diri, dan akhirnya dalam perjalanan pulang tu dia bertemu dengan dua orang daripada kabilah Bani Amir yang sedang nyenyak tidur di satu tempat lah, di bawah satu pokok, kerana berehat lah. Jadi menyebabkan dia terkenang kepada peristiwa pembunuhan sahabat-sahabat tadi tu, maka dua orang tadi ni pun dibunuh. Walhal sebenarnya dua orang ni daripada Bani Amir. Bani Amir tak terlibat pun dengan serangan tadi tu. Yang terlibat adalah Bani Lihyan, Bani Zakwan, dan juga Bani satu lagi Bani Zakwan, Bani Lihyan, dan juga Bani Ra'il. Tiga kabilah ni Bani Amir tak terlibat. Maka dia tersalah bunuh lah sebenarnya. Tersalah bunuh orang. Tetapi Amru bin Umayyah bila sampai ke Madinah pun ceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi dengan sifat ketenangan dia akan siasat dahulu, tanya satu persatu, dan termasuklah Nabi confirmkan betul ke awak telah membunuh dua orang daripada Bani sekian-sekian tadi tu. Akhirnya Amru bin Umayyah mengesahkan bahawa memang sungguh-sungguh dia dah bunuh, dan Nabi beritahu ini adalah salah bunuh dan kita mesti bayar denda. Bayar denda kalau salah bunuh orang, seingat saya diat salah bunuh orang adalah bayar 100 ekor unta. Jadi dua orang 200 ekor unta kena bayar. Pasal apa 100? Ambil daripada peristiwa kelahiran Nabi lah. Kelahiran Nabi kan, bila Nabi lahir, Abu Lahab sambut kelahiran Nabi dengan 100 ekor unta disembelih, dan benda tu dipakai. Dipakai bermaksud nyawa, nilaian kita seorang nyawa ni, seorang manusia ni, nilaian kita sama dengan nilaian 100 ekor unta. Jadi kalau tak ada duit nak bayar 100 ekor unta, jangan bunuh orang lah. 100 ekor unta hari ni seekor mau 20 ke 30 ribu seekor, kiralah itu nilaian bayaran diat. Dan adilnya Islam, bayaran diat ni kembali kepada ahli keluarga, bukan kembali kepada kerajaan. Walaupun denda tu mahal, tetapi tak membela pun orang yang kena bunuh, maka tak boleh kita katakan itu adalah hukuman yang adil ataupun setimpal. Yang maksud membela tu adalah apabila keluarga terbunuh itu dibela. Bayangkanlah kalau 100 ekor unta ditukar kepada duit, 30 ribu kali dengan 100, apakah dia tak membantu ahli keluarga? Walaupun tak boleh dapat ganti balik nyawa, tapi dengan jumlah tersebut, kalaulah yang dibunuh tu ketua keluarga, sudah tentu akan sangat-sangat membantu untuk keluarga survive. Jadi kalau kita ingat peristiwa Bi'rul Ma'unah ini, Nabi SAW nak bayar ganti diat tersebut, nak bayar ke siapa? Nak bayar kepada Bani Nadir. Bani Nadir ini sekutu kepada Bani Amir. Itu cerita dia bersangkut. Jadi Bani Nadir ini adalah orang Yahudi yang duduk di Madinah. Jadi tak kira sesiapa pun yang buat perangai, orang Islam ke orang bukan Islam ke, maka mesti adil. Maka Nabi cepat-cepat nak pergi ke Bani Nadir untuk bayar diat tersebut. Dan di Bani Nadir itulah akhirnya orang Yahudi berhasrat untuk membunuh Nabi SAW. Jadi itu cerita berkait-kait lah. Jadi itu cerita next time. Cumanya selepas daripada peristiwa Bi'rul Ma'unah,
dan sebelum tu peristiwa Ar-Raji', Nabi SAW merasa sangat-sangat duka cita. Akhirnya kedukecitaan Nabi diterjemahkan melalui Qunut Nazilah. Qunut Nazilah yang kita baca hari ini asalnya adalah cerita ni. Cerita pembunuhan peristiwa di Ar-Raji' dan juga peristiwa di Bi'rul Ma'unah. Secara lebih tepat peristiwa Bi'rul Ma'unah. Nabi sangat-sangat sedih kerana semua itu dihantar dengan perintah dari Nabi, tetapi mereka dibunuh dengan sangat kejam. Lalu Nabi berdirilah 5 waktu selama 30 hari membaca Qunut Nazilah selepas daripada sembahyang. Jadi kita pun hari ini peristiwa pembunuhan umat Islam di Gaza tak selesai lagi. Kita jangan sebut perang, tak boleh sebut perang. Dia bukan peperangan, dia pembunuhan, dia genocide. Pembunuhan yang berlaku. Jadi kita kena teruskan doa, dan doa Qunut Nazilah ni memang secara spesifik ni dibaca waktu sembahyang. Maksud Qunut Nazilah tu sendiri adalah doa kesedihan yang dibaca dalam keadaan berdiri. Kalau boleh baca berdirilah dalam sembahyang. Tapi kalau terlupa sembahyang, bacalah lepas sembahyang, tak ada masalah pun. Tapi itu asal-asal cerita dia. Jadi kita sedih, kita doakan kebaikan dan kita doakan kehancuran kepada kabilah-kabilah yang asal-asalnya tadi itu adalah untuk mengajar mereka, tetapi rupa-rupanya kena scam. Jadi tak syaratlah kena baca 30 hari sahaja, kerana Nabi baca ni, peristiwa ni dah berlaku, dah habis. Adapun serangan di Gaza hari ni tak habis-habis lagi. Hari ni dah lebih daripada 130 hari, tak berhenti lagi. Jadi kalau boleh janganlah berhenti membaca doa Qunut Nazilah selagi mana Gaza masih lagi diserang. Sampai bila? Sampai Gaza aman. Kita kalaulah tak mampu nak baca doa hari-hari, kita nak buat apa lagi? Nak sumbang pun kita tak mampu nak sumbang hari-hari. Tunggu hujung bulan, tunggu gaji masuk baru kita boleh sumbang, kan? Tapi doa, kita hanya perlukan tenaga dan kesungguhan kita sahaja. Umat Islam pernah diboikot zaman Nabi 3 tahun. Kita nak boikot barang Israel 130 hari, gigil lah kan. Gigil lah, lama lagi ke kan. Dia orang boleh boikot orang Islam 3 tahun non-stop. Jadi tak selayaknya kita rasa penat, rasa letih untuk terus buat dua benda je. Yang pertama boikot, yang kedua berdoa. Sumbangan ahlan wa sahlan bagi mereka yang berkemampuan lebih, ataupun kalau tak banyak pun sumbang tanpa henti. Pengajaran lain yang paling besar dalam peristiwa ini adalah betapa, saya tak pasti kalau benda ni sensitif, tetapi dalam peristiwa pembunuhan Ar-Raji' dan juga Bi'rul Ma'unah adalah bukti bahawa adanya orang kafir yang lunak dan lembut dengan kita tetapi jahat. Tak pastilah kalau tajuk ni sensitif, silakanlah tuan-tuan nak faham macam mana pun, tapi ini real. Jumpa Nabi lunak, lembut cakapnya, tetapi penuh dengan mesej, penuh dengan dendam yang membara terhadap orang Islam, sehingga mereka tergamak bunuh orang Islam bila mereka ada kesempatan. Dan cerita ni bukan cerita menunjukkan Nabi kena tipu 2 kali, tak. Tetapi itulah jiwa dan naluri orang Islam, orang baik. Bila orang minta tolong, kita akan cuba bantu sehabis baik. Malangnya bila kita bantu, kita diapa-apakan, kita dipersalahkan, bahkan sampai tahap kita dibunuh dan lebih daripada itu lagi lah. Jadi sebab itu bukan suruh sangka baik, tetapi kalau bertembung di antara orang Islam dengan orang bukan Islam, jagalah hubungan dengan orang Islam. Kerana akidah dan iman itu insya-Allah selayaknya akan menyelamatkan kita. Walaupun tidak dinafikan hari ini kita berada di zaman yang sangat rencam. Kita sanggup daripada meniaga dengan orang Islam, menipu je kerjanya, baik niaga dengan orang kafir. Dari satu aspek jangka masa pendek, okeylah. Tapi apakah semua orang Islam itu menipu? Ataupun apakah orang Melayu itu semua jahat? Kalaulah kita rasakan ada orang Islam, orang beriman yang jahat, apakah orang tak beriman itu baik? Ini sebagai suatu pengajaran penting. Kerana akan adanya orang yang berlunak dengan orang Islam. Kerana apa? Mereka ada tujuan yang tunggu masa untuk mereka apa-apakan kita. Jadi ini bukan tujuan untuk memburukkan sesiapa, cuma berhati-hati dari aspek keimanan kita dan juga
peristiwa ini pernah berlaku pada zaman Nabi SAW sebagai bukti orang bukan Islam ini mereka menzahirkan kasih sayang tetapi mereka menyimpan dendam yang sangat-sangat membara sebagaimana yang berlaku kepada orang Islam di Gaza. Boleh baca balik sejarah 1917 hingga 1948 adalah detik betapa lunaknya orang Yahudi dengan orang Islam, tetapi selepas daripada 1948 sehingga ke hari ini itulah yang sedang mereka lakukan di sana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.